Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada isu yang ketiga pada muka surat yang ke-22 daripada kitab Al-Manarul Munif fi Sahihi wal Dha'if, iaitu puasa 3 hari dalam sebulan sama nilainya macam puasa sebulan. Persoalan ketiga kata Ibn Qayyim iaitu keadaan hadis siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin ta'dilu siyama ad-dahr. Bukan apa ni, asy-syahr tu ad-dahr, silap sorry, asy-syahr bukan ad-dahr, asy-syahr tu. Puasa 3 hari dalam sebulan sama nilainya dengan puasa sebulan. Tapi ada satu riwayat di sisi Al-Imam An-Nasa'i yang mengatakan siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin siyamud dahr. Puasa 3 hari setiap bulan sama macam puasa setahun. Baik. Dalam hadis ni telah disebutkan sebabnya, iaitu amalan akan menjadi 10 kali ganda daripada amal yang sepertinya. Puasa 3 hari sama dengan puasa sebulan yang tidak digandakan kerana pahalanya adalah 10 kali ganda. Kerana dalam hadis banyak menyebut al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan akan diganda 10. Bahkan itu minimal lah. Sebab ada riwayat menyebut ila 700 di'fin ila ad'afin kathirah. Ada ibadat yang bukan hanya ganda 10, bahkan ganda 700, mungkin lebih lagi, berdasarkan kepada kualiti dia, berdasarkan kepada ikhlas dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, ni nak masuk Ramadan ni, macam biasalah, bila nak masuk Ramadan ni kita akan mula rutin biasa, iaitu rutin orang Melayu bergaduh. 8 ke 20? Kan? Gaduh. 8 ke 20? Nak kira 8 dengan 20 ni mana afdal? Nabi buat 8. Tapi Aisyah kata la yus'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kamu tanya tentang kualitinya dan jangan kamu tanya tentang panjangnya. Nabi solat rakaat dia pendek kerana dia tulul qiyam, kerana diri Nabi tu lama. Dah tentulah lebih berkualiti daripada orang yang solat 20. Tapi tak begitu berkualiti. Maka sebab itu kita bukan tengok hanya semata-mata kepada banyaknya amalan, tetapi kita tengok juga pada kualiti. Jadi kalau ada satu orang yang saya sebut dulu, satu orang dia masuk dalam neraka, Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, sebenarnya kalau dia masuk neraka, memang dia jahat sungguh lah. Sebab satu-satu amalan kebajikan yang dibuat, Allah Ta'ala tak bagi hanya satu pahala kat dia, Allah Ta'ala akan gandakan. Katalah dia niat nak buat benda baik, tak jadi buat pun dapat pahala satu. Niat benda baik buat, paling tidak 10 kali ganda ataupun lebih. Niat nak buat satu benda baik, tak jadi buat, dapat satu pahala. Niat nak buat benda jahat, tak jadi buat disebabkan takwa dia, pun dapat satu pahala. Buat satu, niat nak buat benda jahat, tak dapat dosa lagi. Buat sungguh-sungguh baru dapat satu. Maknanya kalau Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, memang dia jahat betul ya. Sebab tu satu orang yang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, kalau kita baca dalam surah-surah dalam Quran, Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, dia tak pernah kata Allah Ta'ala zalim kat dia. Bahkan dia minta supaya Allah Ta'ala kembalikan dia balik ke dunia, supaya dia dapat beramal balik. Kan? Maka hadis ni sebenarnya
Pada kita logik lah. Bila Nabi kata puasa 3 hari sebulan, dalam sebulan tu kita puasa 3 hari, sama macam puasa sebulan. Puasa 3 hari setiap bulan, seolah-olah berpuasa setahun. Kerana setiap kebajikan diganda 10. Baik. Jika seseorang berpuasa 3 hari dalam sebulan dan sentiasa memeliharanya, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Lebih hampir dengan hadis ini ialah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar." Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti pula 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia dapat pahala berpuasa setahun. Sebab kita kena kira lah, puasa Ramadan 30 hari. Kalau puasa dia tu minima digandakan 10, maka 300. Puasa pula 6 hari di bulan Syawal diganda 10 jadi 60. Kita dalam setahun berapa hari? 365. Itu bulan Masihi. Bulan Qamari 355. Maksudnya tu betul kata seolah-olah macam puasa setahun. Kerana Ramadan ni ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Jadi sebab itu kita kata benda ni logik. Orang yang puasa Ramadan, dia dapat 300, dia dapat 290 kalau dia ganda lah, kan? Kemudian dia puasa pula 6 hari. Sama juga macam kes yang tadi, puasa 3 hari setiap bulan. Tapi puasa 3 hari setiap bulan ni di mana? Nak puasa tengah ke, nak puasa awal ke, nak puasa hujung? Nabi tak sebut dalam hadis ni. Tapi ada hadis lain Nabi kata puasa hari putih 13, 14 dan 15 tu ada fadilat yang khusus. Tetapi para fuqaha dia kata hadis ni umum, kekal umum. Jadi ada orang kalau nak puasa dalam sebulan 3 hari, tak kisah dia nak puasa awal ke, nak puasa tengah ke, nak puasa hujung, tak ada masalah, dapat seolah-olah macam puasa sebulan. Tapi kalau dia puasa di pertengahan 13, 14, 15, dia dapat macam puasa sebulan, dia dapat pula pahala puasa hari putih, puasa hari bulan mengambang. Dan kalau dalam sebulan tu pula dia lebihkan lagi Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis, dah tentulah lebih daripada setahun punya ibadat dia dah kumpul. Tapi tuan-tuan, kita kena mengaku jugalah kan, kita kena mengaku juga yang kadang-kadang amalan kita ni, amalan sunat kita ni tidak boleh mencakupi semua. Ada orang kadang-kadang buat puasa ni dia malas sungguh, kan? Puasa sunat ni lah jarang langsung. Tu yang bila masuk bulan puasa asyik lupa saja makan dia. Orang tanya pada Abu Hurairah, kan? Orang tanya pada Abu Hurairah, dia kata, "Ya Abu Hurairah, aku puasa tadi, tiba-tiba aku lupa aku makan. Batal tak puasa?" Dia kata, "Tak batal lah, lupa." Ada hadis yang jelas Nabi kata itu hadiah Allah, kan? Lepas tu tengah hari dia datang balik, dia kata dia lupa juga. Dia lupa juga. Lepas tu Abu Hurairah kata, "Tak apalah, lupa nak buat macam mana?" Petang dia datang lagi, dia kata dia lupa lagi. Sampai kali ketiga dia datang, Abu Hurairah bagi sikit lah. "Innaka ma ta'awwadta 'ala siyam." Sesungguhnya kau ni jarang sangat puasa kot. Jadi sebab tu asyik lupa. Orang yang biasa puasa sunat ni, biasa dia tak lupa, kan? Tapi kalau orang yang selalu, orang kata ponting puasa, puasa sunat ni, dia memang lupa lah, kan? Selalu lupa. Tuan-tuan pernah lupa tak? Saya pernah lupa. Saya pernah lupa. Tapi puasa tu puasa sunat lah. Masa tu sekolah, asrama, makan kat kantin. Ini kan asrama ni ada kantin, ada dewan makan. Yang kantin ni kena bayar, dewan makan ni free, kan? Jadi pergi makan kat kantin, dah makan nasi goreng 1 pinggan. Air tak beli sebab air nak jimat, ambil kat dewan makan. Masa tengah masuk dewan makan baru ingat aku puasa. Tapi masa tu menyesal lah sebab belum minum lagi. Maksudnya hadiah Tuhan bagi tu tak bagi penuh lah, dia bagi hanya makan. Tapi seksa lah, kan? Makan tak minum ni seksa jugalah. Tapi memang ada kes-kes lupa ni. Masa sebab tu Nabi sebut lupa ketika puasa. Ini kerana kebaikan digandakan pahalanya sebanyak 10 kali ganda.
Di dalam lafaz min Syawal terdapat satu rahsia yang sangat mendalam. Puasa di bulan Syawal fungsinya untuk menutup kekurangan pada puasa Ramadan. Ya. Peranannya adalah seperti salat sunat rawatib yang dikerjakan selepas salat fardu, sebagaimana juga sujud sahu. Orang Melayu panggil sujud sahwi kan. Dia sujud sahu. Dengan itu digunakan lafaz summa atba'ahu yang bermaksud menurutinya. Maknanya kan kita kira tadi lebih lah 360 kan. Maksudnya lebih 5 hari. Lebih 5 hari itu digunakan untuk tampung balik kalau ada kekurangan masa puasa Ramadan kita tu. Kerana kadang-kadang orang puasa Ramadan ni iyalah dia jagalah. Tapi manusia kan ada kekurangan di mana-mana. Mungkin ada rafas, mungkin dia mencarut 1-2 hari, mungkin dia maki orang 1-2 hari, mungkin dia mengumpat orang 1-2 hari. Maka dikumpulkan ataupun ditampung dengan puasa 6 hari di bulan Ramadan. Dalil ini telah digunakan oleh orang yang mengatakan mustahab, yakni digalakkan atau harus berpuasa sepanjang tahun, melainkan 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. Sebahagian fuqaha dia kata kalau macam tu bolehlah puasa setahun, sebab Nabi kata seolah-olah macam puasa setahun, dah tentulah boleh. Bila Nabi memberikan isyarat orang yang puasa 6 campur dengan puasa Ramadan, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun, menunjukkan puasa setahun tu boleh. Sebahagian fuqaha faham macam tu. Baik. Kata Ibn Qayyim, itu bukanlah hujah bagi mereka yang melakukan hal demikian. Bahkan ia adalah hujah untuk menghalang mereka. Nampak tak? Dalil yang sama, tapi cara faham beza. Sebahagian ulama' dia kata bila Nabi kata seolah-olah macam dia berpuasa setahun, makna boleh puasa setahun penuh, kecuali hari raya dan juga hari tasyrik. Yang tu tak boleh kerana ada dalil yang khusus melarang. Tapi selain pada hari itu dia boleh puasa tiap hari. Ada fuqaha kata tak boleh, Ibn Qayyim kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata itu bukanlah hujah bagi mereka untuk melakukan hal demikian. Bahkan ia adalah hujah untuk menghalang mereka. Ini kerana tidak semestinya sesuatu amalan yang tidak disyariatkan, tetapi hampir serupa dengan amalan yang disyariatkan mempunyai kelebihan yang lebih banyak daripada amalan yang disyariatkan. Justru itu dia kata puasa 3 hari dalam sebulan dan puasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari selepasnya sama nilai dengan puasa selama 360 hari. Puasa sepanjang tahun hukumnya haram dengan ijma'. Kerana ada hadis Nabi larang sahabat puasa setiap hari setahun. Nabi kata kalau paling baik pun puasa Daud. Maknanya puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Ini kerana perumpamaan yang disebutkan dalam hadis ini adalah berkenaan hal pahala, bukan penyamaan dari sudut syariat. Tuan-tuan biasa dengar tak satu kisah, satu hadis yang Nabi kata hadis berkenaan dengan wahyu, yang Nabi kata ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai. Bila Amr bin Hisham dia tanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Haris bin Hisham pergi tanya Nabi, macam mana wahyu datang kat Nabi? Kaifa ya'tikal wahyu? Macam mana wahyu datang kat Nabi? Sebab wahyu benda gaib. Nabi kata ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadang-kadang wahyu tu datang macam bunyi dengung loceng. Maka sebahagian para ulama dia kata macam mana Nabi boleh samakan loceng dengan wahyu? Kerana wahyu satu benda yang muhtaram, yang dimuliakan, yang dihormati, yang suci. Loceng ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata la tashabul malaikah rifqatan fiha jaras au kalb, ataupun fiha kalb au jaras. Malaikat tidak akan mengiringi satu rombongan ataupun orang yang bermusafir, satu kumpulan yang mana dalam kumpulan tu ada anjing dan juga loceng. Dan loceng ni satu benda yang Nabi tak suka. Sebab tu masa sahabat panggil kan, sahabat bagi tahu kat Nabi nak panggil orang untuk pergi solat pakai loceng kan, Nabi kata aku tak suka. Kerana tu sama macam orang Yahudi. Nampak? So macam mana Nabi boleh sama kan?
Nabi samakan tu bukan daripada semua sudut. Nabi samakan tu hanya daripada satu sudut saja. Bila Nabi samakan puasa ni macam setahun, Nabi bukan nak kata hukumnya sama, tak. Satu je sama, iaitu pahalanya. Dari satu sudut, bukan daripada semua sudut. Dia macam ni lah. Kan kita biasa dengar orang duk cerita. Ini panjang sikit lah. Kita biasa dengar orang duk cerita, ada hadis Musnad Ahmad. Nabi kata, la tuftahanna al-Qastantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Akan dibuka kota Konstantinopel, yang mana sebaik-baik general adalah yang membuka Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera adalah yang membuka Konstantinopel. Tapi hadis ni sebenarnya dhaif lah, kerana sanad dia terputus. Cuma banyak lagi hadis berkenaan dengan kelebihan buka Konstantinopel ni. Sebab tu Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain sungguh-sungguh nak pergi buka. Abu Ayyub Al-Ansari sampai dikuburkan di sana. Maksudnya kelebihan tu ada lah. Okey, let's say katakan Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya buka Konstantinopel. Maksudnya ada tak kelebihan pada dia? Adalah kelebihan. Sebab dia dapat buka. Sahabat tak dapat buka. Tapi bila kita katalah hadis yang saya baca tadi sahih. Sebab orang duk guna benda ni lah. Dia kata Nabi puji ni general perang ni. Dan kita pun tak nafi memang dia ada kelebihan lah, sebab dia dapat buka benda yang sahabat pun tak dapat. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi pada satu orang, dia tak bagi pada orang lain. Tapi kita tak boleh nak kata semua tindakan Sultan Muhammad Al-Fatih ni betul. Daripada sudut kelebihan dia dapat buka Konstantinopel, dia ada kelebihan. Tapi tindakan dia yang lain, kita takkan kata dia maksum. Boleh faham? Sebab ada orang guna hadis ni, dia kata, okey, siapa yang kata tarikat Naqsyabandi tak betul? Siapa kata? Tu Sultan Muhammad Al-Fatih Naqsyabandi. Dan dia dipuji oleh Nabi. Kita kata nanti lu, jangan pergi jauh sangat. Jangan pergi jauh sangat. Sebab dia orang marah kat Jakim bila Jakim fatwa haram lah kan. Naqsyabandi yang aliran apa? Pimpinan Nazim Haqqani ni, Syekh Nazim ni. Jadi diguna dalil yang tu. Kita kata kalau nak guna pun biarlah kena pada tempat. Sebab Nabi puji dia konteks tu saja, dan kita pun tak tahu betul ke tak dia tu Naqsyabandi. Satu hal lah. Yang keduanya, dalam sudut pemerintahan adalah beberapa kelemahan. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia bukan maksum. Nabi puji Umar masuk syurga. Adakah semua tindakan Umar betul? Tak. Masih boleh dipertikaikan beberapa. Osman masuk syurga, Nabi kata dalam hadis sahih. Kan? Adakah semua tindakan Osman dalam pemerintahan betul? Tak lah. Adalah yang boleh dipertikaikan. Bukanlah dipertikaikan, boleh dibincang balik. Kerana Osman tak maksum. So bila satu dalil menyamakan satu benda dengan satu benda yang lain, bukan nak samakan daripada semua sudut, tapi hanya nak samakan daripada satu sudut. Serupa macam wahyu tadi. Wahyu tadi nak disamakan dengan loceng tu bukan daripada semua sudut, hanya daripada sudut dengung dia. Kerana benda gaib, Nabi tak tahu nak samakan dengan apa, kerana dia seorang je yang mengalami dan menerima wahyu ni. Jadi Nabi nak bagi orang faham apa yang paling dekat supaya orang boleh rasa benda tu. Maka dia kata macam bunyi loceng lah. Tapi bukan loceng, macam saja. Boleh faham? Hadis yang kata Nabi kata apa? Taqta'us salah al-mar'atu wal kalbu wal himar. Salat menjadi terputus bila orang perempuan lalu, bila anjing lalu, bila himar lalu. Ramai orang tak puas hati ni, golongan-golongan apa feminis ni tak puas hati. Dia kata macam mana Nabi boleh merendahkan orang perempuan sampai jadikan wanita satu level dengan anjing dan juga keldai. Tak, Nabi bukan samakan daripada semua sudut. Nabi hanya samakan daripada satu sudut, iaitu menghilangkan khusyuk saja. Tapi cara hilang tu bezalah. Orang perempuan lalu depan kita tengah salat, tiba-tiba orang perempuan lawa lalu kan, hilang khusyuk. Pasal apa hilang khusyuk? Sebab lawa. Sebab dia syok orang tengok, awak agak kan, lupa tu 3 ke 4 kan.
Kan? Tapi kalau anjing yang lalu pun hilang khusyuk juga, takut dia gigit ke apa, hilang juga, tapi cara hilang tu beza lah. Kalau keldai lalu pun hilang juga, tapi bukan sebab takut, sebab menyampah bau dia dengan suara dia yang teruk. Jadi Nabi hanya samakan daripada satu sudut, iaitu menghilangkan khusyuk. Betul, kita kena faham sungguh-sungguh tu. Baik, ini yang disebut oleh Ibn Qayyim. Bukan juga suatu kemungkinan sebagaimana dalam hadis sahih. Nabi SAW pernah ditanya tentang jihad, maka baginda menjawab, hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tasuma fala tuftir wa taqumu fala taftur? Qala la. Qala dhalika mathalul mujahid. Nabi pernah ditanya tentang jihad, maka baginda menjawab, adakah kamu sanggup apabila seorang mujahid, tentera nak pergi jihad, tapi kamu ni puasa dan tak berbuka, dan kamu qiyamul lail dan tak tidur-tidur sampai penat. Bila sampai penat ni maksudnya nak pergi jihad pun tak larat. Kamu sanggup? Orang semua pergi jihad, kamu puasa. Bila puasa tak larat. Walaupun sebahagian pada kita dulu pernah ceramah kan. Saya pun sama juga. Peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan. Sahabat pergi perang dalam keadaan puasa. Dah, sahabat buka, ada rukhsah. Jangan dah buat pasal. Ada hadis menunjukkan sahabat berbuka dan dia orang tak puasa dan qada pada hari yang lain. Kerana perang kan. Mana perang boleh puasa. Maksudnya sangat-sangat susah nak puasa sebab memerlukan tenaga yang banyak. Maka sebab tu Nabi tanya soalan ni. Sanggup ke kamu kalau kamu puasa sepanjang tahun? Orang nak pergi jihad, kamu puasa. Tak larat nak pergi. Lepas tu kamu qiyamul lail tak tidur-tidur. Orang pergi jihad, kamu tak tidur. Macam mana kamu nak pergi perang? Dia kata aku tak sanggup. Maka Nabi kata begitulah perumpamaan seorang mujahid. Maksudnya seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, dia bukan hanya duduk di atas tikar sembahyang, apa nak jadi pada dunia Islam ni lantak engkau lah. Negara nak banjir ke, negara nak ribut ke, aku tak peduli, aku nak duduk sini, aku nak khayal, aku nak lambai. Contoh kan, tak ada kena-mengena dengan yang mati ni kan, hanya yang hidup aja. Lantaklah apa nak jadi pada negara ni kan. Dia pernah berlaku di Eropah dulu. Romanticism dia panggil. Romanticism ni adalah satu aliran yang suka khayal. Maka daripada aliran ni, aliran falsafah ni lah munculnya teater. Daripada aliran pemikiran ni lah munculnya filem-filem. Dia hanya khayal saja. Khayalan yang tidak jejak pada realiti. Jangan sampai kepada tahap tu lah kita ni. Tak boleh orang Islam ni, Nabi ni, dia Nabi dalam masa yang sama, ibadat kuat, tapi dalam masa yang sama dia ambil tahu urusan dunia. Dia pergi pasar. Kan ada satu hadis, dia tengok orang meniaga dekat pasar, sahabat meniaga dekat pasar, niaga makanan, satu longgok makanan. Dia masuk tangan dia fi sabrah, kan, fi sabrati ta'am. Dia masukkan bawah longgokan makanan tu, fawajada balala. Dalam longgokan makanan tu ada benda basah. Maksud di bawah tu ada yang tak elok. Nabi tanya kat dia, afala ja'altahu fawqa sabra hatta yaraha an-nas? Kenapa kau tak letak yang basah ni belah atas supaya manusia boleh tengok? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang membohong kami bukan daripada golongan kami. Maksudnya Nabi, walaupun dia Nabi, dia pergi pasar tak? Bukanlah maksudnya dia terasing daripada dunia, beruzlah setiap masa. Uzlah ni boleh. Bukanlah kita tak ada. Uzlah ni ada dalam Islam. Bukankah kita pun kadang-kadang beruzlah? Bila tuan-tuan beruzlah? Bila kita beruzlah? Bila iktikaf dalam masjid. Uzlah lah tu. Tapi uzlah tu tak adalah 5 bulan tak keluar-keluar. Kita qiyamul lail kan? Kita qiyamul lail, kita seorang-seorang qiyamul lail. Uzlah lah tu. Tapi uzlah tu bukanlah uzlah tu untuk tempoh masa yang terlalu lama sampai kita buang dunia, sampai tak ambil tahu tentang urusan Islam. Tu tak betul. Dan uzlah ni tak boleh dibuat kempen semua pergi. Kalau semua pakai uzlah,
Mana orang Islam ni kan? Uzlah tak boleh dibuat kempen untuk semua. Dia kena, orang kata rotation. Dia kena ada rotation supaya dia kan run dunia ni, mentadbir dunia ni, melihat keadaan dunia, dakwah kepada orang bukan Islam, islah kepada orang Islam yang tak apa nak bagus. Ini kan fardu kifayah. Jadi kalau semua pakat pergi uzlah, siapa nak buat kerja ni? Jadi itu kita kena faham dulu. Baik. Maksud daripada lafaz hadis ni, dia kata adalah penyerupaan sesuatu amalan dengan sesuatu amalan lain tidak bererti melazimkan kesamaan antara kedua-duanya. Baik. Antara contoh lain ialah hadis berikut. Man sallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man sallal isya wal fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Nampak Nabi kata siapa solat isyak jemaah, maka dia seolah-olah menghidupkan separuh malam. Dan sesiapa yang solat isyak dan fajar secara berjamaah, maka seolah-olah telah menghidupkan seluruh malam. Maksud dari segi pahalanya. Dari segi pahala. Tapi kalau siapa solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah, lepas tu dia qiyam pula, so dia dapat berapa pahala? 2 pahala qiyamul lail lah. 2 lah pahala qiyamul lail tu. Dia hanya menunjukkan fadilat, menunjukkan pahala. Tapi tak samalah orang yang qiyam dengan orang yang tak qiyam tapi solat berjamaah. Sebab orang yang solat berjamaah subuh dan isyak, dia dapat 1 lah pahala qiyam. Orang yang betul-betul qiyamul lail, solat dah berjamaah dah, qiyamul lail pula, maka dia dapat 2 lah. Begitu. Perbahasan sebelumnya menjadi semakin jelas, iaitu berkenaan amalan tertentu yang dilakukan hanya sekali mampu menjadi lebih utama dibandingkan dengan amalan sejenis yang dilakukan berkali ganda. Maksudnya dalam Islam ni dia nak tengok benda yang tepat. Itu yang Nabi sebut dalam hadis tu, saddidu. Kan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata saddidu. Saddidu maksud jadikan amalan kamu tepat dengan kehendak sunnah. Jadikan amalan kamu sama dengan sunnah. Bukan jadikan amalan kamu banyak semata-mata. Kalau banyak semata-mata, kita kata bukan, saya sebut yang sebelum ni kan, Islam dia bukan hanya suruh ibadat saja, tapi ibadat ikut cara yang betul. Kalau semata-mata ibadat, Quraisy pun ibadat depan Kaabah kok. Kan? Quraisy pun ibadat kok, tapi ibadat dia tak ikut cara lah, sebab akidah dia tak beres. Cara dia tak beres. Tak ikut cara yang Allah Ta'ala minta, maka tak dapat. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis, saddidu, jadikan amalan kamu tepat seperti mana kehendak Nabi. Bagi sama. Wa qaribu, kalau tak boleh nak sama pun jadikan hampir-hampir sama. Jadikan hampir-hampir sama kepada apa yang Nabi nak, apa yang Nabi tunjuk. Ni kadang-kadang kita ni itulah masalah dia. Orang nak ajak kembali kepada apa yang Nabi buat, dia tak senang duduk. Ada orang bila kita ajak supaya buat apa yang Nabi buat, dia tak senang duduk. Kita heran. Tapi bab mempromosi ke ahli sunnah, dia kononnya ahli sunnah. Nak promosi sunnah tak boleh. Masyarakat jadi keliru. Maka dia bukan ahli sunnah, dia ahli masyarakat. Kerana base dia masyarakat. Kita base kita sunnah. Jadi ahli sunnah maksud base kita sunnah. Metodologi sunnah, promosi sunnah, pertahan sunnah, cinta kat sunnah, sayang sunnah, sampaikan sunnah pada orang lain. Orang jahil akan tetap keliru. Jahil ni memanglah keliru. Dah dia jahil. Tugas orang yang ada ilmu bagi penjelasan pada orang jahil. Kita pun dulu jahil juga. Saya pun dulu jahil bertingkat-tingkat, masih pun jahil sekarang ni. Tapi dulu lebih jahil daripada sekarang ni, kerana kita belajar. Jadi bila Tok Guru sebut, mula-mula tu kita macam, tak pernah dengar ni. Tapi kalau kita buat macam perangai sebahagian orang Melayu, terus pergi report dekat pengurusan universiti, maka sampai bila pun kita tak mengaji. Sampai bila ilmu kita tak berkembang. Macam tak lagi kuliah. Dengar ustaz sebut benda yang pelik sikit, terus pergi report pejabat agama. Dengar benda pelik sikit, report pejabat agama.
Sedangkan ustaz yang mengajar tu dia ada silibus dia mengaji 10 tahun contohnya kan. Dan kadang-kadang pejabat agama pun tak ada banyak cerita, ban tu. Panggil lah ustaz tu, hang mengajar apa? Sampai orang jadi buat aduan ni. Saya tak ada mengajar apa, saya mengajar fiqh manhaji je. Lepas tu saya buat perbandingan, buka kitab Hanafi Bada'is Sana'i, saya buka kitab Al-Mabsud Hanafi, saya buka kitab-kitab Al-Mughni Ibn Qudamah, kitab Al-Mubdi' dalam mazhab Hanbali, Al-Muqni'. Okey lah, tak apalah mengajar. Ini panggil pun tak. Kan kepelik tu. Jadi kita tak mau benda ni berlaku dalam masyarakat. Ahli sunnah kena bagi sayang sunnah, kena bagi cinta sunnah. Tapi kalau dengar sunnah kita panas hati. So kena check balik lah, betul tak pendaftaran ahli sunnah wal jamaah tu? Tak, saya cakap betul-betul ni kan. Kita nak promosi sunnah, tiba-tiba ada orang, kalau dia tak nak buat tak apa, ni masalah dia benci lah tu. Dan kita tanya dia, hang benci kat siapa? Hang benci kat aku ke hang benci kat sunnah? Sebab sebelum aku datang bersebut benda ni, hang tak benci pun kat aku. Maksudnya isu ni asalnya bukan peribadi. Asalnya bila aku sebut satu benda sunnah yang orang Melayu tak pernah buat, hang benci kat aku. Maksudnya hang bukan benci kat aku, hang benci kat apa yang aku cakap. Maksudnya hang benci kat sunnah. Nampak benda simple, tapi sangat bahaya. Kan? Tak nak buat tak apa. Yelah benda ni sunnah, tapi susah lah nak ubah. Tak apalah, hang tak nak ubah, biar aku ubah. Kan? Kalau macam tu okey lagi. Ni halang. Jangan mengelirukan masyarakat. Duk kacau masyarakat pasal apa? Itu bahaya tuan-tuan. Jadi kita doalah mudah-mudahan kita ni jadi ahli sunnah yang sungguh-sungguh ahli sunnah. Mudah-mudahan kita jadi sungguh-sungguh ahli sunnah. Tak payah daftar masih orang pun tak apa. Yang penting tindakan kita tunjuk kita betul-betul ahli sunnah. Sebab presiden ahli sunnah ni siapa? Nabi ya. Tuan-tuan jangan sebut orang lain. Selagi sebut orang lain kena check balik akidah. Baik. Seseorang yang melaksanakan salat isyak dan subuh berjamaah namun tidak salat malam, maka pahala salatnya sama dengan pahala salat sunat yang dilakukan sepanjang malam. Sekiranya salat malam juga dilakukan, maka dia telah mendapat ganjaran yang lebih baik. Adapun orang yang salat isyak dan subuh secara sendirian lalu melakukan salat malam, maka dia seperti orang yang melakukan salat isyak atau subuh berjemaah tetapi tidak bangun sesaat pun untuk melakukan salat malam. Itu pun jika salat sendiriannya itu sah. Maksud kalau dia tak salat jemaah kan, kalau dia tak salat jemaah subuh dengan fajar tu tapi dia bangun qiyamul lail, maka dia seolah-olah salat jemaah ajalah. Kerana dia qiyamul lail tu dah kampui yang Nabi janji tadi ni, berjamaah ni seolah-olah macam bangkit keseluruhan malam. Kesimpulannya dia kata keutamaan amalan tidak diukur dengan banyak bilangannya, namun kayu ukurnya adalah sejauh mana kesempurnaan amalan tersebut dan bertepatan dengan redha Allah dan syariat dia. Jadi sebab tu kita mengaji. Bila nak mengaji bab ibadat ni jangan hanya bagi alasan tak apa kot benda baik. Dah. Kena tengok dan sunnahnya tu macam mana. Sunnahnya tu macam mana. Kalau tak bertepatan dengan sunnah, kita ubah. Kerana masa kita tak banyak, tenaga kita tak banyak. Ibadat kita dengan ibadat golongan salafus soleh ni memang jauh lah. Sebab tu bila kita nak buat satu-satu amalan, kena pastikan amalan yang kita nak buat walaupun sikit, tapi sikit tu biar berbaloi. Sikit tu biar berbaloi lah. Ni dah lah sikit, lepas tu tak sama dengan sunnah tu. Kan Imam Malik kata, fama lam yakun fi dzakal yaum dinan falam yakun fi hadzal falam yakun fi hadzal yaum dina atau kama qala.
Apa yang tidak menjadi agama pada zaman sahabat dan para salafus salih, maka tidak menjadi agama pada zaman kita. Macam mana di zaman dia orang tak jadi ibadat, zaman kita boleh jadi ibadat? Sebab Allah Ta'ala dia akan tanya kan, dia akan tanya dekat mahsyar, nanti dia akan timbang amalan. Maksudnya dia akan bagi rizak. Kita semua ni dalam ujian. Jadi kalau ujian, dia mesti ada skema, mesti ada silibus. Kalau soalan yang ditanya tak sama, skema tak sama, adil tak Tuhan? Betul tak? Maka sebab itu Imam Malik kata, apa yang tak menjadi agama zaman tu, zaman ni pun tak jadi agama. Sebab skema tak sama, macam mana? Jadi sebab itu kita kena perhati sungguh-sungguh dalam bab ni. Baik, isu yang keempat, hadis siapa masuk pasar. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Umar, dan dalam riwayat yang lain menyebut daripada Ibnu Umar. Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi sanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Siapa yang masuk ke pasar, pasar ni zaman dulu dikira macam tempat niaga lah. Sekarang ni macam hypermarket, macam market biasa, betul lah kan? Baik, supermarket kan, ataupun kedai lah, jual barang. Siapa masuk pasar, maka dia berkata la ilaha illallah wahdah, menyebut tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, baginya kerajaan, walahul hamd, baginya segala pujian, yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyul la yamut, dia itu hidup dan tidak mati, biyadihil khair, di tangannya seluruh kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu berupaya ke atas setiap sesuatu. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Tuhan akan tulis bagi orang yang baca, bila masuk pasar baca benda ni, Tuhan akan tulis untuk dia pahala berapa? Sejuta. Sejuta? Sejuta? 1000,000. Bukan 100,000, 1000,000. 1000,000 maksud juta lah kan? Kebaikan. Dan Allah Ta'ala akan padam daripada dia sejuta kejahatan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, dan Tuhan akan angkat darjat dia sebanyak sejuta. Ini bukan beribu-ribu lemon dah, sejuta-juta lemon. Kata Ibn Qayyim, hadis ini cacat, maklul. Hadis ini cacat, maksudnya lemah, seperti mana yang telah dinyatakan oleh para ulama hadis. Okey. Imam At-Tirmizi menyatakan di dalam Al-Jami'. Al-Jami' ni mana Sunan Tirmizi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkhabarkan kepada kami Azhar bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Wasi. Beliau Wasi'. Beliau berkata, aku pergi ke Mekah dan bertemu dengan Salim bin Abdullah bin Umar. Lalu beliau menceritakan sebuah hadis yang beliau dengar daripada bapanya, iaitu Ibnu Umar, daripada datuknya iaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda dengan hadis ni. Imam Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis gharib. Hadis ni hadis gharib, dia cuma datang daripada jalan Umar. Baik. Ia diriwayatkan melalui Amr bin Dinar, iaitu Qahraman. Amr bin Dinar iaitu Qahraman, keluarga Az-Zubair daripada Salim bin Abdullah. Kemudian beliau menyebutkan hadis ni, disebut daripada Amr bin Dinar. Baik. Kata Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi telah menceritakan hadis ini kepada kami. Kata beliau, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid daripada Mu'tamir bin Sulaiman. Kedua-duanya berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar, iaitu Qahraman, keluarga Az-Zubair, daripada Salim bin Abdullah, daripada bapanya iaitu Ibn Umar, daripada datuknya iaitu Umar ibn al-Khattab. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang masuk pasar, dan disebut. Kemudian dalam riwayat yang ni disebut, bana lahu baitan fil jannah, Tuhan akan benakan untuknya satu rumah dalam syurga.
Diriwayatkan melalui jalan Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar, tetapi riwayat tersebut juga ma'lul, yang cacat. Maksud dia, riwayat ni dia ada satu jalan sahaja, iaitu Umar, dan dalam riwayat yang lain sebut Ibnu Umar. Ada riwayat sebut daripada Ibnu Umar, daripada Umar. Ada riwayat Ibnu Umar saja. Cuma jalan nak sampai kepada Ibnu Umar tu ada beberapa jalan. Jalan yang pertama, jalan Amr bin Dinar. Amr bin Dinar ni Qahraman. Qahraman ni daif, maka riwayatnya tak terpakai. Ada satu lagi jalan ni riwayat Abdullah bin Dinar. Jalan Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar, tak bubuh nama Salim. Tapi jalan yang menyebut ia bukan daripada jalan Amr bin Dinar Qahraman ni sebenarnya cacat. Kerana ada seorang perawi nama dia Imran Ibn Muslim, dia silap buah nama. Imran tu tak apa kuat ingatan dia. Masa dia baca sanad tu, dia sebut nama Amr bin Dinar tu dengan Abdullah bin Dinar. Silap sebut. Maka kata Al-Imam Al-Bukhari, ketika mana Imam Tirmizi bertanya dalam kitab dia Ilal Kabir, saya bertanya Muhammad, yang Imam Bukhari, tentang hadis ni. Hadis yang mana Imran bin Muslim riwayat daripada Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar riwayat daripada Ibnu Umar hadis ni. Imam Bukhari kata, hadza hadisun munkar. Hadis ini munkar. Maksud hadis munkar ni hadis silap. Tak boleh nak dijadikan penyokong, dan tak boleh nak disokong. Kalau ikut orang biasa, dia tengok, oh ni satu Amr bin Dinar, dia ni dhaif. Oh ada satu lagi Abdullah bin Dinar, ni bolehlah sokong sama-sama ni jadi kuat hasal ghairi. Tak semudah itu. Ulama hadis dia tengok yang dhaif ni betul tak jalan dia. Kalau silap, tak boleh nak jadi penyokong. Ni duk bergaduh dalam page saya 2-3 hari ni. Saya tak tahu diorang duk minat dengan page saya ni. Tentang hadis yang terlalu dhaif. Tentu hadis terlalu dhaif ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Tak boleh pakai. Dah dia pula meroyan. Doktor, hadis terlalu dhaif tak boleh pakai. Maksudnya sama dengan palsu lah. Kita kata mau relax lah. Kalau tak faham mengaji, ni kita nak bagi tahu. Hadis terlalu dhaif sebenarnya bukan hadis. Dia terkejut. Bukan hadis. Ya, bukan hadis. Maksud palsu lah? Tak, dia tak palsu. Kalau tak palsu, pasal apa dipanggil bukan hadis? Sebab memang bukan hadis. Habis tu kalau bukan hadis, pasal apa tak panggil palsu? Dua-dua tu ada persamaan, dia bukan hadis. Tetapi dibezakan palsu dengan terlalu dhaif kerana palsu ni sengaja reka. Terlalu dhaif tak sengaja reka, silap. Boleh faham? Tapi dua-dua bukan hadis. Apa contoh hadis yang terlalu dhaif? Orang mengaji ulum hadis dengan saya, dia tahu lah. Antara contoh hadis yang terlalu dhaif ni, hadis syadz, hadis yang ganjil. Hadis yang ganjil ni terlalu dhaif sebab dia seorang perawi meriwayatkan satu benda menyanggahi riwayat majoriti. Bila dia menyanggahi riwayat majoriti, kita ambil yang majoriti. Majoriti yang kukuh. Kita tak ambil yang dia. Pasal apa tak ambil dia? Sebab dia seorang. Nak amal, macam mana nak amal dia punya? Kalau kita amal dia, kita terpaksa tolak riwayat majoriti. Sanggup? Sebab tu jangan pukul rata, selagi tak dhaif boleh amal. Main nak amal saja. Yang herannya dia nak pertahan amalan hadis dhaif je. Hadis sahih dia tak nak amal pun. Tak kepelik tuan-tuan. Lempang 5 kali pun tak boleh nak sembuh lagi. Berbalisma ni. Kita promosi hadis yang sahih, dia marah. Kita bagi tahu kat dia hadis ni terlalu dhaif. Apa salahnya nak amal? Dia fikir nak pertahan amalan hadis dhaif. Hadis yang sahih, confirm sahih, dia tak nak pertahan.
Pelik betul. Maka sebab tu kita kata hadis terlalu dhaif, tak boleh nak dinaik taraf sebab dia silap. Macam mana benda silap kita nak kata betul? Maka sebab itu Imam Ahmad kata al-munkar abadan munkar. Hadis munkar ni selama-lamanya munkar, tak boleh nak naik taraf. Tak boleh nak upgrade sebab dah silap. Nampak? Yang boleh upgrade ni hadis yang dhaif ringan. Tuan-tuan, hadis dhaif ringan ni hadis ke tak? Hadis. Hadis dhaif ringan ni masuk bab mana? Kategori mana? Mardud ke makbul? Makbul diterima, mardud ditolak. Hadis dhaif ringan mardud ke makbul? Mardud ditolak. Pasal apa ditolak? Dah. Itu betul lah. Tapi pasal apa ulama tolak? Sebab belum pasti ia hadis. Maksud dalam erti kata yang lebih lembut, belum dipastikan ia hadis. Maksudnya tak boleh nak kata ia hadis. Sebab tu kalau nak riwayat hadis dhaif ringan dengan tanpa sanad, ulama tak bagi riwayat dengan qala Rasulullah. Rasulullah berkata, dia kata qila, dikatakan ia daripada Nabi, ataupun ruwiya, diriwayatkan daripada Nabi. Sebab benda tu tak pasti lagi. Asal Nabi tak kata sehingga dibuktikan Nabi kata. Sekarang ni bukti tak ada yang kukuh untuk kata Nabi kata. So tak ada lah. Jangan dia buat pasal, dia buat kaedah. Hadis dhaif ni hadis. Yang dhaif tu perawi. Pasal apa pula hadis nak jadi lemah kerana perawi jadi dhaif? Dia tak reti ilmu hadis tapi nak cakap. Maka Facebook telah memberikan ruang untuk orang jahil bercakap dah rasa alim. Hadis datang melalui jalan apa kalau bukan daripada perawi? Satu orang datang bawa cerita kat kita. Bawa satu berita. Dia kata, pensyarah marah kat hang sebab hang ponting kelas hari ni. Hang fail, dia kata. Dia bawa satu cerita. Dan dia ni dhaif. Kaki bohong. Kita nak kata riwayat dia apa? Kak Ibi. Tanya orang lain dulu. Yang lain semua tak cakap. Kita nak kata riwayat dia apa? Palsu lah. Ataupun kalau dia tak apa ingat, ataupun kita kata dia ada sound trouble, kita kata apa? Riwayat dhaif lah. Dia baik, dia bukan bohong. Riwayat hang dhaif ni, hang salah dengar. Takkan kita nak kata, oh sebenarnya berita yang datang ni sebenarnya betul. Takkan dia dhaif, dia sound trouble, pensyarah tu pula nak jadi dhaif hadis dia. Dah lah berita tu datang pada jalan dia. Macam tu juga hadis Nabi. Hadis Nabi diriwayatkan daripada generasi ke generasi melalui jalan sanad, melalui jalan perawi. Bila perawi dhaif, maka hadis tu dhaif. Bukan kita nak tolak hadis Nabi, tak. Tapi hadis tu datang melalui jalan dia. Berita tu dia punya. Maka sebab tu kita kata hadis dhaif ringan sebenarnya 50-50. Tak boleh nak kata dia hadis. Melainkan kita kena cek sanad dia. Sebab tu masa nak beramal dengan hadis dhaif ringan ni, dalam bab fadailul amal, apa syarat dia? Dia kata syarat yang ketiga, masa dia beramal tu dia tak kata ia sunnah, tapi dia beramal kerana berhati-hati. Pasal apa tak dia kata sunnah? Sebab tak sabit, tak sahih daripada Nabi. Benda ni orang tak apa nak faham. Nampak tapi buat sahih, bila sebut hadis ni sahih, inilah keliru masyarakat. Tapi dia nak pertahan hadis dhaif boleh pula. Berapa ramai di antara kita yang sedang ditipu oleh syaitan. Baik. Abdul Rahman bin Abi Hatim menyatakan di dalam kitab Al-Ilal, aku bertanya kepada bapaku tentang hadis yang diriwayatkan Yahya bin Sulaim At-Taifi daripada Imran ibn Muslim daripada Abdullah bin Dinar. Ni Imran bin Muslim daripada Ibn Umar daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang berkata ketika di pasar, ternyata kedua-duanya menyatakan hadis ini mungkar. Dia tanya kepada ayah dia dan dia tanya kepada Abu Zur'ah, dua-dua kata mungkar. Ibnu Abi Hatim, yakni Abdul Rahman bin Abi Hatim, berkata hadis ini ada kesalahan. Imran bin Muslim sebenarnya hendak menyebut Amr bin Dinar, iaitu Qahraman, keluarga Az-Zubair, daripada Salim, daripada bapanya. Kemudian beliau melakukan kesalahan dengan menggantikan Amr bin Dinar
dengan Abdullah bin Dinar, lalu menggugurkan Salim daripada rantaian sanad. Nampak? Dia gugurkan Salim. Pasal apa dia gugurkan Salim? Pertama, dia tersilap. Amru bin Dinar dia tukar jadi Abdullah bin Dinar sebab Dinar tu sama, nama ayah sama, tapi orang lain. Bila dah tertukar Abdullah bin Dinar, dia melalui jalan biasa. Sebab Abdullah bin Dinar memang anak murid Ibnu Umar, tak payah bawa masuk Salim. Kerana Abdullah bin Dinar punya jalan biasanya Ibnu Umar, maka dia telah melakukan sulukul jadah. Mula-mula tersilap, ibdal perawi. Ibdal ni maksud ganti perawi dengan perawi lain, di ibdal. Kemudian dia melalui jalan biasa. Nampak macam bagus tapi sebenarnya tak. Nampak sanad tu daripada zahir okey, tapi sebenarnya tersilap. Maka sebab itu Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan hadis ini mungkar. Tuan-tuan, ajaib. Ulama hadis dia boleh kesal benda ni. Sebab itu Ibn Mahdi kata apa? Ma'rifatul hadis ilham. Ilmu hadis ni ilham. Ilham maksudnya, bagi orang jahil ilmu hadis, dia akan kata macam, ini kasyaf ni. Tapi sebenarnya tak. Sebahagian daripada hufaz, dia mengatakan apa? Dia kata ilmu hadis pada orang awam macam kahanah, macam ilmu perbomohan. Ada satu cerita Abu Hatim Ar-Razi. Dia kata satu hari satu orang datang daripada min jillati ahli ra'i, daripada golongan Hanafi. Hanafi ni ilmu hadis tak berapa nak mendalam sangat. Satu orang daripada mazhab Hanafi dia datang jumpa dengan Abu Hatim Ar-Razi. Dia bawa satu nuskah buku hadis. Abu Hatim pun tengok hadis, dia kata yang ni silap, yang ni salah, cacat, sebab perawinya menukar, masuk hadis dengan hadis yang lain, pangkal hadis lain, hujung hadis lain, dukul hadis fi hadis. Yang ni batil, yang ni kadhib, ini bohong, palsu. Dia terkejut. Macam mana orang boleh tahu? Kan ada orang bagi tahu kan? Dia kata aku tak tahu. Buku ni pun baru dapat tapi aku tengok aku tahu dah. Aku tengok aku tahu dah, kata Abu Hatim. Dia kata pelik ni. Abu Hatim, kalau kau tak percaya, kau pergi tanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni saudara dengan Abu Hatim, dua-dua daripada Ar-Razi, daripada Rai, daripada Khurasan. Kau pergi tanya dengan Abu Zur'ah. Abu Zur'ah akan bagi jawapan sama macam aku. Aku yakin. Dia pun pergi. Dan dia tahu Abu Zur'ah tak pernah tengok benda tu. Dan Abu Zur'ah tak pakat pun dengan Abu Hatim sebab dia terus pergi. Tak adalah pula Abu Zur'ah nak apa, Abu Hatim nak pergi call ke WhatsApp. Tak adalah zaman tu kan. So dia pergi tunjuk dekat Abu Zur'ah buku yang sama. Abu Zur'ah bagi jawapan yang berbeza, cuma ada satu je. Abu Zur'ah kata batil, Abu Hatim kata kadhib. Abu Zur'ah kata batil, Abu Hatim kata kadhib. Dia datang balik dekat Abu Hatim, dia kata jawapan lebih kurang sama, cuma ada satu je. Abu Zur'ah kata hadis ni batil, kau kata kadhib. Abu Hatim kata sama lah tu. Kadhib batil lebih kurang sama. Jadi dia kata macam mana kau boleh tahu? Maka dia kata seperti mana orang yang pakar buat duit boleh check dan detect duit palsu, macam itulah kami. Ajaib. Tapi sebenarnya pada orang yang belajar hadis, dia tahulah macam mana orang boleh detect. Tapi untuk orang yang berada jauh daripada bidang hadis, dia akan kata jangan, bukan senang-senang nak dhaifkan hadis ni. Tak, bukan kita yang kata, ni ulama hadis ni. Nak jahil seorang-seorang sudah. Kita pun jahil juga, tapi kita hormat orang yang ada ilmu. Kan? Ada orang ni kadang-kadang dia cara nak tunjukkan dia tu macam alim sikit, dia duduk kutuk orang. Kita ni jahil, jangan tunjuk pandai, supaya dia dapat menyembunyikan kejahilan dia. Seorang kekal panggil dia Syekh. Faham? Ramai. Sikit. Hadis ini disampaikan oleh Muhammad bin Ammar kepada kami. Katanya telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Muslim daripada Amr bin Dinar, daripada Salim, daripada bapanya, daripada Umar, bahawa Nabi SAW bersabda sebagaimana yang telah dinyatakan. Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam kitab Sunan daripada Bishr bin Mu'az ad-Darir, daripada Hamad bin Zaid, daripada Amr bin Dinar, Qahraman az-Zubair. Maksud semua jalan, semua bertumpu pada Amr bin Dinar.
Sebab tu ulama kata gharib, hadis ni gharib, satu jalan saja. Tapi Syekh Al-Albani dalam kitab dia Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, dia defend hadis ni kerana dia jumpa satu sanad di sisi At-Tabrani, dan dia kata sanad tu boleh menguatkan sanad tu sendiri adalah hasan. Maka sebab itu kita tengok kalau kat negara Arab, dekat mana-mana pintu hypermarket dia akan letak doa ni, doa masuk pasar, dia kata dinilai hasan oleh Syekh Albani. Okey, saya bukanlah tak menghormati Syekh Al-Albani, tetapi kita tengok orang yang lebih, orang kata apa, terkedepan daripada Syekh Albani dalam masalah ni telah mengatakan hadis ini mungkar. Telah mengatakan hadis ini mungkar, dan hadis yang Syekh Albani kata hasan tu pun sebenarnya ada perawi, seorang perawi Abul Musahir nama dia, Abu Muhasir, yang mana dia ni memang soduk tapi yukhti, soduk dan ada melakukan kesilapan. Dan bila mana ulama-ulama hadis mutaqaddimin mengatakan ia mungkar, menunjukkan itu adalah kesilapan juga dan tidak boleh dijadikan sebagai penyokong. Walaupun Syekh Albani mengatakan hasan, tetapi pendapat yang rajih, ulama hadis awal mutaqaddimin semua mengatakan hadis ini mungkar, maka ia mungkar sebenarnya. Tu orang marah dengan Albani tu. Tak apa, kita tak marah kan, kita kata kita tak setuju. Doa masuk pasar pun dah. Gelarannya ialah Abu Yahya Al-A'wal Al-Basri. Yahya bin Ma'in menyatakan laisa bi syai'. Apa maksud laisa bi syai'? Tak ada nilai, tak ada apa, mana tak boleh pakai dia ni. An-Nasa'i dan Ad-Darimi menyatakan dhaif. Abu Zur'ah mengatakan wahil hadis, hadisnya terlalu lemah, wahi ni terlalu lemah. Ali ibn Junaid menyatakan ia mendekati matruk, matruk ditinggalkan, tak boleh pakai langsung hadisnya. Ibnu Hibban berkata tidak boleh mencatat hadisnya kecuali kerana kehairanan, illa ala sabili ta'ajjub. Boleh riwayat hadis dia, tapi untuk kata tengok tak, ajaib sungguh hadis ni. Beliau orang yang meriwayatkan sendiri hadis palsu dan disangka diambil daripada perawi yang diyakini, yakni thiqat. Ad-Daraqutni mengatakan ia dhaif. Okey, tuan-tuan, ni satu kaedah. Kita tengok ulama-ulama jarh wa ta'dil bila komen tentang qahraman ni, ada yang kata dhaif. Antaranya Daraqutni. Nampak, dia kata Daraqutni kata dhaif. Darimi dan Nasa'i kata dhaif. Kemudian Abu Zur'ah kata wahil hadis, terlalu lemah. Ali bin Junaid kata ia mendekati matruk. Maka kita tengok secara rambang, ada ulama jarh wa ta'dil kata dia ni dhaif saja. Bila dhaif, maksudnya dhaif ringan lah, boleh difahami dengan dhaif ringan. Ada yang mendhaifkan dia dengan dhaif yang kuat. Matruk kuat, dhaif dia tak boleh pakai. Wahi tak boleh pakai. Laisa bi syai' tak boleh pakai. So macam mana kita nak deal bila berlaku percanggahan macam ni? Kita kena dahulukan jarh al-mufassar, kritikan yang menyatakan sebab. So kalau tengok yang menyatakan sebab adalah orang yang kata dia dhaif berat, seperti mana Ibnu Hibban sebut, iaitu dia meriwayatkan sendiri seorang diri hadis palsu dan disangka diambil daripada perawi yang diyakini. Yang mana kita kena tafsirkan dhaif tu dengan tafsiran yang lebih detail. Sebab itu saya sebut dulu kan, dalam satu post saya dekat page, ada orang dia kadang-kadang gunakan penilaian Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra ataupun dalam Syu'abul Iman. Baihaqi ni ulama hadis bermazhab Syafi'i. Dia kadang-kadang dalam kitab Syu'abul Iman dia sebut hadza hadisun dhaif. Jadi bila kita kata hadis ni terlalu dhaif ataupun hadis ni palsu, dia kata jangan cakap macam tu, amanahlah sikit dengan ilmu. Baihaqi kata dhaif ya. Kita pun perasan. Tapi Baihaqi bila dia kata dhaif, bukan makna dhaif ringan. Tak semestinya. Boleh jadi dhaif ringan, boleh jadi dhaif berat. Kerana Baihaqi pun dalam 3 tempat dalam Syu'abul Iman, dia sebut, dia kata hadza hadisun dhaif wa fulan bin fulan matruk. Hadis ni dhaif kerana fulan bin fulan, perawi dalam yang ada dalam sanad tu matruk, ditinggalkan. Maksud dhaif berat, bukan dhaif ringan. Jadi perkataan Al-Baihaqi ad-dhaif mesti dihuraikan dengan
melihat kepada status perawi yang ada dalam sanad tu. Tak boleh kata bila Baihaqi kata semata-mata dhaif maka dhaif ringan, tak boleh. Mesti didetailkan. Dan kita kena tahu metodologi Baihaqi memang begitu. Dan ulama hadis yang awal ni pun biasakan sebut gitu je. Dhaif dia kata. Hadza hadisun dhaif. Nak tahu dhaif ringan ke dhaif berat, kita kena takhrij lah. Kena nilai lah perawi tu seorang-seorang. Baru tahu dhaif berat ke dhaif ringan. Tak boleh ambil mudah. Tak boleh ambil mudah. Nampak? Tapi yang heran tuan-tuan, manusia ni macam tu lah. Kita nak cari redha manusia ni tak boleh lah. Susah kan. Bila kita bagi jawapan panjang, dia kata pening orang awam. Orang awam tak payahlah. Bagi yang ringkas-ringkas sudahlah. Kita bagi ringkas, dia kata tak amanah ilmu pula. Hanya nukil pandangan yang kita setuju saja. Kan saya nukil pandangan Syekh Qardawi kan, dalam bab nisfu Sya'ban ni. Yang kena kecam saya, Qardawi tak kena. Sampai saya geram hari tu, anak saya tak apa sihat. Anak saya tak apa sihat. Dia kena serang, dia orang duk serang saya kat page. Sampai dia tanya soalan, nak buat apa? Satu soalan tu saya geram, saya baca saya geram. Saya layan kau lah, saya kata, pergilah qal Qardawi. Ni fatwa dia, mana saya nak tahu. Pergi call Qardawi sendiri. Saya tak nak call, saya tak ada kredit. Tapi layan puak-puak ni sebenarnya tak ada faedah pun. Kita tambah geram je kan. Sampai ada soalan tu. Habis tu kalau solat masuk neraka, saya kata pergi tanya Tuhan. Soalan ni bukan saya boleh jawab, Tuhan yang boleh jawab. Tanya bila Qardawi yang kata benda tu bid'ah dengan kaifiat khusus, dia boleh tanya kita. Habis tu masuk neraka. Neraka bukan kita punya. Hang syirik kan saya kata aku Tuhan pula. Kan? Neraka bukan kita punya. Kita hanya menukilkan kalam ulama. Kan Imam Nawawi pun kata solat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban ni bid'ah yang buruk dan tercela. Habis itu tak nak tanya Imam Nawawi, siapa solat kira masuk neraka lah Imam Nawawi. Tapi orang tak berani. Yang kenanya kita, yang nukil yang kena. Pemunya fatwa tak kena. Lepas tu saya kata, ini Qardawi punya, saya cuma nukil dan saya setuju. So apa masalah? Dia berkata, Qardawi kata Asy'ariyah majoriti, hang tak nak ikut. Apa isunya? Apa beza? Apa yang kena mengena isu tu dengan isu ni? Kita bincang isu ni. Tunggulah dulu bagi apa isu ni dulu. Tu orang kata, kalau makan ubat tu kena tengok label. Takut silap. Wallahualam. Jangan lebih. Okey, ada soalan? Ya. Ustaz, hadis dalam syarat untuk sebuah hadis makbul, dia meletakkan syarat bebas dari syad dan ilal. Ya. Saya kurang jelaslah untuk membezakan syad dan ilal tu. Boleh bagi contoh? Soalan sahabat kita bagus. Hadis nak jadi sahih, dia mesti tidak terdapat syaz dan tidak terdapat illah. Apa beza syaz dengan illah? Ulama dulu memang beza. Ibn Salah antara yang bezakan. Jadi ulama yang kemudian daripada Ibn Salah, dia akan ikut je lah Ibn Salah. Dia kata syaz ni apa? Syaz ni seorang perawi yang thiqah, riwayat satu hadis menyanggahi perawi thiqat yang lain. Maksudnya perawi-perawi yang kukuh, yang kuat yang lain menyanggahi riwayat dia seorang, maka riwayat dia tertolak. Walaupun dia tu perawi hadis sahih, tapi bila satu hadis dia riwayat berbeza daripada kawan-kawan dia yang lain, maka riwayat dia syadz. Illah ni dia lebih luas daripada tu. Boleh jadi seorang riwayat satu benda yang bercanggah dengan kawan dia, ataupun bukan dia seorang, dua orang riwayat benda yang bercanggah dengan riwayat majoriti. Boleh jadi 3 orang riwayat yang bercanggah dengan majoriti. Dia tak syadz tapi dia illah, ma'lul, cacat. Nampak? Jadi sebenarnya syadz ni satu cabang daripada illah. Dia satu cabang. Cumanya Ibn Salah dah letak pembahagian, orang kata apa? Pembahagian tidak ada syadz dan tidak ada illah, maka orang lain ikut. Dan Syekh saya, Syekh Syaraf Al-Qudah,
Profesor Syarah Al-Qudah dalam kitab Al-Minhajul Hadith fi Ulumil Hadis, dia kata tak payah beza pun kerana syaz memang ilah pun. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab ilal hadis, sebenarnya banyak juga hadis-hadis syaz disebut dalam kitab ilal. Macam dia kata, hadza hadisun munkar tafarrada bi raf'ihi fulan wa fulan. Hadis ni munkar kerana seorang je yang pergi meriwayatkan hadis ni secara marfu', yang lain semua mauquf. Maka itu syaz lah. Sebab apa syaz? Sebab dia seorang je riwayat hadis itu daripada Nabi. Sedangkan orang lain semua riwayat secara mauquf daripada sahabat. Lafaz yang sama tapi orang lain, perawi lain semua kata itu kalam sahabat. Dia seorang je kata kalam Nabi. Maka sebab itu dia syaz lah, tapi tetap disebut dalam kitab ilal. Maka sebenarnya syaz adalah sebahagian pada ilal. Kenapa dibezakan? Ibn Salah bezakan, maka ulama lain semua pakai ikut belaka. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Tak ada soalan? Yang berkenaan dengan hadis yang saya ada ikuti kuliah Ustaz dalam YouTube lah. Zadul Ma'ad, dalam Zadul Ma'ad yang Ustaz cakap yang Ibn Qayyim ada, saya tak tahulah dia menolak hadis riwayat sirah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan Nabi cakap perintahkan seorang perempuan ni untuk solat dekat, saya tak ingat tapi lebih kurang macam tu lah hadis tu. Untuk solat? Dia hadis tu selesai dalam Muslim, tapi doktor cakap sebahagian daripada hadis tu silap. Ibn Qayyim cakap silap. Saya tak ingat hadis tu berkenaan dengan wanita ada Nabi suruh Abu Sufyan, dia tawarkan kat Nabi nak kahwinkan anak dia. Okey Abu Sufyan. Sedangkan anak dia tu memang dah jadi isteri Nabi tu pun. Itu okey. Jadi Ibn Qayyim dia kata lafaz tu silap. Kan dia kata wahai Rasulullah, aku nak minta 3 benda, nak bagi kat engkau 3 benda. Bagi tolong setuju. Apa dia kata? Yang pertama sekali, aku ada orang perempuan yang paling cantik, anak aku. Ummu Habibah uzawwijukaha. Ummu Habibah aku kahwin dengan kau dengan dia. Nabi kata na'am. Nabi kata okey. Lepas tu yang kedua, Muawiyah kau jadikan dia penulis wahyu. Nabi kata okey. Yang ketiga, kau jadikan aku ketua dalam mana-mana serangan ambush yang kau nak bagi. Nabi kata okey. Jadi ulama hadis, bukan Ibn Qayyim je. Sebelum daripada Ibn Qayyim pun, seperti Ibnul Jauzi dalam kitab The Kashful Mushkil. Ibn Jauzi antara yang kritik riwayat tu. Bukan riwayat tu secara keseluruhan, tapi lafaz Ummu Habibah tu saja. Kerana Ummu Habibah kahwin dengan Nabi sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Nabi kahwin dengan dia waktu dekat Habsyah. Waktu dia kat Habsyah, Najasyi bayar mahar. Ini fakta sejarah yang diterima oleh semua ulama hadis. Maka Ibn Qayyim dia kata berkemungkinan sebenarnya bukan nak kahwinkan dengan Ummu Habibah. Sebenarnya Abu Sufyan ada anak lain nama dia Izzah. Sebenarnya Abu Sufyan nak kahwinkan Izzah dengan Nabi. Tapi problem juga sebab Nabi kata na'am. Nabi kata okey, mana boleh kumpul 2 adik-beradik kahwin sekali. Tak boleh. Jadi kalau ikut Ibnu Hazmin, dia kata hadis ni palsu. Sebab Ikrimah pemalsu hadis. Tapi orang tak setuju lah dengan Ibnu Hazmin. Sebab Ibnu Hazmin mana Ikrimah pula jadi pemalsu hadis. Ikrimah seorang perawi yang okey. Nampak Jadi Ibn Salah dia cuba takwil. Nawawi juga cuba untuk takwil. Apa kata Ibn Salah? Ibn Salah kata Nabi sebut na'am tu maksudnya akad barulah, sebab masa kahwin kali pertama tu aku tak masuk Islam ke. Jadi aku dah masuk Islam, sekarang ni kita buatlah kahwin baru biar aku dapat nikah kan. Tatyiban liqalbi, supaya dapat mengambil hati Abu Sufyan. Kok mana pun kan? Maksudnya kalau ikut Ibn Salah macam dia nak kata betul jugalah riwayat tu, tapi ada ulama hadis misal Ibn Qayyim, Ibn Jauzi kata perkataan tu silap. Tapi bukan nak tolak keseluruhan hadis tu, tak. Yang problemnya di situ saja. Ada juga lafaz dalam Sahih Bukhari yang dikritik. Tapi bukan tolak semua hadis, lafaz saja. Yang mana ada riwayat Syarik ketika Isra' dan Mi'raj, dia kata peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku sebelum daripada Nabi diutus menjadi Nabi. Tak betul. Isra' Mi'raj lepas pada Nabi jadi Nabi. Sebab tu dikritik oleh ulama-ulama hadis yang datang kemudian.
Sebab itu Ibn Salah mengatakan dalam kitab dia Muqaddimah Ulumil Hadis, dia kata hadis Bukhari dan Muslim muttalaqa talaqathul ummah bis sahih. Umat menerima kesemua hadis dalam Bukhari dan Muslim sebagai sahih illa nuzuran yathira, kecuali sebahagian yang mana dikritik oleh ulama-ulama hadis kemudian. Kita orang awam kena tahu benda ni, supaya nanti tak terkejut bila mana orang sebut ada sebahagian daripada hadis Bukhari dan Muslim dikritik, dan kritikan tu memang betul pun, supaya kita tak terkejut. Selagi semua sahih langsung tak boleh sentuh, tak juga, kerana yang sentuh tu, yang bincang tu ulama ahli sunnah juga. Yang dikatakan sepakat adalah majoriti, tapi sebahagian masih diperbincangkan. Tapi walaupun diperbincangkan, ulama tetap mengatakan hadis Bukhari dan Muslim ni dimasukkan ke dalam tu dan tidak sikit pun menurunkan taraf Bukhari dan Muslim. Kenapa ada silap? Saya suka ada orang kata macam ni, aballahu ayyakunal kitab ka kitabih. Allah Ta'ala takkan izinkan ada satu kitab yang ditulis oleh manusia yang seumpama Al-Quran, kerana ini amal bashar, ini kerja manusia. Mesti ada silap sikit, tetapi ia dah, maksudnya tak ada orang boleh challenge lah Bukhari Muslim ni. Tak ada orang boleh challenge lah, sebab terlalu hebat. Orang tulis hadis kemudian pada tu pun tetap dikritik. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih banyak. Hari ni saya tahu tak ada soalan sebab semua dah tengok nasi lemak. Jadi saya minta maaf ambil masa yang lama. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.